dah buat case study. Okay, so dekat checkbox ni saya ada letak untuk attendance hari ni. Okay, so hari ni kita akan sambung kita punya lecture. Let me share screen. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so for this week, we will learn about switch security configuration and also wireless LAN concept. Okay, so ada dua modul. Okay, so minggu lepas kita dah belajar about LAN security. So the LAN security ni kita diintroducekan dengan konsep which is apa tu type of attack, apa vulnerabilities of LAN, macam kita belajar kan, MAC address spoofing, dan dia ada ARP poisoning. So today kita akan learn macam mana kita nak menggunakan Cisco punya solution, maksudnya Cisco punya switch dan router untuk mitigate the type of LAN attack. So hari ini we'll talk about security configuration in term of Cisco device. Okay, so we will learn how to configure switch security to mitigate LAN attacks. Okay, so implement port security to mitigate MAC address table attack. How to configure DTP and native VLAN to mitigate VLAN attack. How to configure DHCP snooping to mitigate DHCP attack. How to configure ARP inspection to mitigate ARP attack. And also to configure port fast and BPDO guard to mitigate STP attack. Okay, first one, implement port security. So port security ni, senang cerita, dekat dalam switch kita tu, setiap port tu kita boleh setkan configuration to guard the port. So maksudnya macam ni kan, kalau kita tak by default, port security ni dia disable tau. Kalau tanpa port security, contoh kalau orang connect, contoh kan macam orang connectkan dia port dekat kita punya switch tu, dia connectkan dengan access point ataupun dia connectkan dengan router. So apa jadi, dia boleh share tau network tu dengan orang lain. Okay, pasal dia boleh allow more than two MAC address. So dengan port security ni kita boleh buat some limitation. Okay, contoh. Okay, macam ni, sebelum tu macam ni kita nak enablekan port security, so kita masuk dalam interface tu. Okay, dan kita gunakan command switch port port security. Okay, so macam mana dengan port security ni boleh mitigate MAC address table attack? Tadilah dia nak try floodedkan MAC address ataupun dia share network tu dengan orang lain pula kan. So the simple and most effective method to prevent MAC address table overflow attack is by enabling port security. So senang cerita, dia limitkan number of MAC address yang boleh go through that port. Memang itu port security buat. So contoh kalau dia detect bila ada devices yang connected dengan port ni, kalau dia detect ada lebih pada certain maximum number of MAC address, dia akan error disablekan port tu. Dia shut down ataupun dia error disablekan. Kita boleh pilih. Okay. So kalau contoh kita bila dah configure tu, kita show port security interface, kita akan nampak lah di enable. So apa yang dia buat? Kalau dia violation, dia check lebih daripada 2 MAC address, dia akan shut down port tu. Okay, so dan kita boleh set juga maximum MAC address yang kita boleh lalu. So macam dekat UiTM punya lab tu, kan perasan tak? Kalau kita cucuk switch, dia detect ada 2 PC cucuk dekat port yang sama, memang dia akan disablekan port dekat dalam lab tu, okay? Pasal dia enablekan port security. Okay, so ni macam mana kita nak letak maximum number of ports. Okay, so contoh, saya tunjuk. Saya buka packet tracer. Okay, so contoh kita ada satu so kita ada satu switch. So saya nak configure port security dengan dekat port 1 dengan port 2. Okay.
Sebelum tu saya configure VLAN dulu supaya saya nak try ping. Saya membolehkan PC yang connect dengan switch tu ping IP tu. No. Okay. So saya create VLAN 10. Right. Namakan dah. 10 tu name dia lab. Okay, saya zip. So masuk interface VLAN 10. So saya letak IP address 168.0.10. Okay. Then dekat saya akan buat show interface brief. Saya akan configure port security dekat port 1 and port 2. Okay. Okay. So macam mana kita boleh pakai range, kita tak payah nak configure satu-satu, so kita boleh buat interface range. So saya buat FA 01 sehingga 2. Right. So kalau kita nak enable port security, kita kena macam mana cakap, dia tak boleh nak trump port, dia mesti access port. Okay, pasal kalau trump port dia antara switch kan, kita nak carry banyak VLAN, tapi untuk port security ni untuk yang facing dengan client, maksudnya dengan PC kan. Okay, so contoh switch port, saya jadikan dulu. Okay, so dua akan switch port mode access VLAN 10 tadi. Okay, so pergi, so kita buat, kita nak enable port security, so switch port security. Okay, kita enable. So contoh saya hanya bagi satu maximum number of MAC address. Okay, maximum saya bagi hanya satu. Right. So kalau violation, okay, so sebelum tu kita check kita punya config. Kalau kita show interface port security, so port security, so kita letak interface FA01. So kalau kita nampak sini dia enable dah. So kalau dia detect lebih daripada satu MAC address, dia akan shut down port tu. Okay, so kita tengok, okay, sebetulnya saya lupa nak shut. Okay, so apa saya buat? Saya ada satu PC, okay, nak simulate client tadi, dan saya simulate lagi macam mana orang nak buat MAC address, contohlah macam mana orang nak violate dia punya tu, contoh dia letak switch, dia connect another switch dekat port access tu, which is tak boleh lah. Pasal nanti kalau dia cucuk kat situ, nanti dia boleh share dengan orang lain tau. Dia boleh cucuk switch ke, atau dia boleh cucuk dengan access point, wireless access point. So contoh kita nak provide nak avoid that. Okay, so untuk PC ni saya connectkan dia daripada dia ke port 1, dan untuk switch ni saya pergi ke port 1. Port 2. Alright, so sebelum tu saya akan configure dulu dekat PC ni 192.168.0.22. Okay, kita try ping. Kalau ada soalan, please stop me. Kalau ada tak faham, please tanya. Saya ping switch ni tu. Okay, so tadi saya ping IP dekat interface VLAN dekat switch tu lah. Okay, so boleh. So far dia tak shut down, nampak? Dia up dua-dua. Okay, so
Dekat sini, okey, nampak dia still up kan? Pasal dia still nampak satu ni. So apa jadi kalau saya letak dua MAC address, contoh naik kat sini. Dua PC dekat switch ni kan, saya share kan. So, saya violate dia punya ni lah. Mana PC? PC. Oh, okey, sorry. Okey, so contoh ni saya 192.168.0.3. Nampak? Kenapa dia tiba-tiba down? Boleh siapa tahu tak? Boleh siapa bagi tahu tak? Nampak tak dia dah down? Kalau kita tengok kat sini, dah jadi administratively down. Okay, siapa boleh jawab tak kenapa dia down? Dia tukar kepada shut port. Sebab lebih MAC address. Ya betul. Pasal tadi PC ni bila dia baru start kan, dia akan buat ARP discovery tau. Dia nak mungkin nak check dia HTTP server ke apa kan. So bila dia pergi sini, MAC address tu, dia buat broadcast tu kan. So dekat switch ni dia nampak dia ada daripada yang connect port ni lebih daripada 2 MAC address. Nampak? MAC address daripada PC ni dengan ni. So apa dia buat? So dia akan shut down port tu. Itulah guna port security. Kan? So orang tak boleh lah nak buat tadi MAC address contoh. Selalunya orang buat apa tau MAC address apa ni? Yang MAC address table attack ni kan. Sini dia banyak cara lah, tapi contoh kalau kita siapa pernah guna Kali Linux? Tahu kan Kali Linux untuk security punya OS tu. So Kali Linux dia ada tools tau. So dia boleh generate satu PC tu boleh generate sampai beribu-ribu MAC address untuk try nak breakkan, maksudnya dia nak try overwhelm dia punya memory switch ni, boleh. So kalau tak ada port security ni memang down lah server tu, memang dia boleh exhaustkan memory tu, dia buat macam DOS attack lah. So sekarang ni kalau ada ni dia boleh terus shut down je. So kalau macam ni kita nak upkan balik, so kita kena no shut lah. So contoh kalau kita nak upkan balik, tadi dekat port 2 kan, so saya boleh config, tukarlah sikit, config interface FA02. So saya tukar switch port, port security. So mungkin saya nak bagi MAC address, so saya nak MAC address maximum, so mungkin nak bagi 3 lah kan, so buat no shut. Okay, saya ada background. Okay, dia still shut down lagi, so dia kena shut and shut. Dia dah up balik lah. So pasal kita dah naikkan maksimum tu, so dia tak adalah apa ni, dia tak ada shutkan balik pasal kita dah letakkan. So dia boleh support 3 MAC address, satu ada PC ni dan switch ni. So dia boleh lah, dia tak ada shutdown balik. Okay, so kita teruskan. Okay, so tadi dah saya contoh macam kita limitkan MAC address tu. Okay, so MAC address tu dia boleh learn by, contoh kan kita nak dia boleh MAC address tu dia nak learn, dia nak bagi allow tu, dia ada 3 cara. Satu, kita boleh manually configure, maksudnya contohlah kita tahu PC ni punya MAC address, so kita nak hanya port ni hanya PC ni je boleh
access MAC address daripada PC ni je. So kita boleh set dia manually, static lah. Kita buat switch port security, MAC address, kita letak MAC address yang kita nak allow tu. Ataupun dia boleh jadi dynamically learn. So macam tadi lah, tadi dia cucuk, dia just tengok berapa maksimum je. So dia dynamically boleh learn kan. Waktu dia allow. Kalau dia nampak lebih daripada satu, dia terus shutdown je. Ataupun boleh jadi sticky. Sticky ni macam mana? Bila kita cucuk the first device, the first time, contoh kita cucuk kat sini kan, MAC address tu dia akan stick. Dia maksudnya dia akan simpan. So bila kita cabut port ni, kita letak PC lain. So bila dia check MAC address tu lain daripada yang MAC address first yang dia learn tu, dia akan shutdown port tu. Okay, so itu sticky. Alright. Okay. Okay, so ni tadi saya dah demonstrate macam mana kita nak buat port security. Okay, so kita boleh lah buat kita boleh buat dia static, kita boleh buat dia sticky, ataupun tadilah kalau kita tak configure apa-apa, static atau sticky, dia jadi dynamically learn. And we also can buat port security aging. Port security aging ni contoh macam tadi, kan dia tiba automatically down kan. So contoh kalau kita buat aging ni, saya boleh buat, okay, kalau dia port security ni dia hanya akan run contoh 20 minit. So kalau dia dah shutdown, so kalau dia akan check balik, dah bila sampai timer 20 minit ni, dia akan upkan balik port tu. Lepas tu dia check ada lebih daripada 2 MAC address, dia akan shutdown balik. Faham tak? Maksudnya dia akan reset port security tu setiap 20 minit. Contoh kita boleh set aging time dia. Okay. Pasal jenuh lah kan. So contoh apa jadi kalau kita tak buat aging, orang dah violate port security tu, orang tersalah cucuk PC kan. So dia tengok ni MAC address lain, so dia dah shut down port tu. So jenuh lah tiba-tiba sistem admin nak kena datang kan, nak pergi reset balik. So dekat switch tu dia boleh ada option untuk dia 20 minit sekali dia akan reset port tu kan. Kalau dia tengok violate boleh shut down balik. Okay. Right, so dia ada tu lah absolute ataupun inactive. Okay, so dia support dah two type of aging. So macam ni kalau kita nak configure switch port, port security aging. Right. So macam ni kita tengok kalau kita buat switch port security tadi, kita boleh tengok sini port status. Dia tengah secure shutdown contoh. Yang tadi admin down ke apa kan. So violation mode apa dia orang violate pasal apa? Restrict tu maksudnya apa? Dia mungkin dah terlebih 4 MAC address. Itulah. Okay. So there is 3 type of violation. So kita ada, kalau kita boleh choose kalau orang violate kita punya policy tu, contoh dia ada lebih daripada 2 MAC address, first kita boleh shut down. So dia terus letak dalam shutdown state. So memang tak ada lampu lah dekat port tu. Ataupun dia boleh buat restrict. So kalau restrict ni dia still up, tapi dia punya port tu dia akan drop packet with unknown source address until you remove a sufficient number of secure MAC address to drop below the maximum value. So dia still ada MAC address yang dia tahu je, yang dia allow, tapi yang tengok yang lebih daripada maximum threshold tu dia takkan forward. Dan ada juga yang least protect. So protect ni, this is the least secure of the security failure modes. So the ports drop packet with unknown MAC source address until you remove a sufficient number of MAC address to be drop below the maximum value or increase the maximum value. So ni protect. So dia terus drop terus. Okay. So dia tak ada forward apa yang dia tahu. Okay. Okay. So ni macam ni kita tengok lah dia punya port mode. Okay. Okay, so kalau kita set dia sebab dalam shutdown, maknanya violation tu kita shutdown, dia akan jadi dalam error disable mode. Okay, so dalam error disable mode ni saya cakap tu dia akan merah lah. Dia memang LED, bukan merah, LED port LED port status port tu memang dia shutdown terus. Okay, LED pun tak menyala, so masa ni memang dia takkan nak forward any traffic. Okay. So kalau kita tengok sini, port status secure shutdown. So ni dalam inilah error disable. Okay. So macam ni kita nak buat, nak restore error disable ni macam saya tunjuk tadi lah. Kita masuk interface tu, kita shutdown dan no shutdown balik. Shutdown dengan unshutdown balik. Okay. So ni macam ni kalau kita nak verify, kita show port security. So ni dia boleh briefly lah tunjuk
port apa dia punya polisi, apa dia tengah shutdown ke, right? Okay, so show port security interface. So ni kita ada tunjuk tadi. So nanti kita ada lab nanti kena buat, okay. Okay, so next VLAN attack. So macam tadi sebelum macam minggu lepas kita belajar, one of the type of attack of VLAN is VLAN hopping. So maksudnya orang boleh exploit VLAN-nya kelemahan. Okay, so VLAN hopping attack can be launched in 3 ways. So ada 3. So satu, it spoof the DTP message. Ingat tak kita belajar sebelum ni? Kalau kita buat trunking port tu, kan, kalau kita buat kita nak configure trunking, dia akan buat negotiate kan. Dia akan check, oh apa VLAN kat sini kan, VLAN kat sini kan. Dia akan try negotiate untuk dia enablekan trunk port tu. Orang juga boleh gunakan capability yang sama untuk buat spoofing. Dia akan spoof DTP message tu, dynamic trunking protocol tu, from attacking host to cause the switch to enter trunking mode. From here, the attacker can send traffic tag with target VLAN and then switch, then deliver the packet to destination. So maksudnya sepatutnya orang tu tak terima, so sekarang ni dia boleh terima daripada port tu. So pasal dia exploit DTP punya message, dia spoof. Dan juga dia boleh introduce a rock switch and enable trunking. So kat sini dia apa ni lah, dia cucuk switch yang tak sepatutnya buat terang dengan switch tu. And another type of VLAN hopping attack is double tagging. So maksudnya dalam satu paket tu dia ada 2 VLAN tag. So dia akan boleh buat apa ni lah, dia boleh buat MAC address MAC address violation ataupun VLAN hopping attack juga menggunakan mekanisme tu. Okay. So macam mana kita nak mitigate? So macam sebelum ni kita buatkan switch port no access, kita mesti specify dia punya VLAN tu. Okay, kita tak boleh allow all. So macam terang tadi tu, kita mesti buat switch port non negotiate. So kita enable, kita disable DTP tu. So kalau non negotiate, so dua-dua belah kita kena letak terang lah, kita tak boleh letak active DTP. Dan sebenarnya memang betul dalam in the real world scenario pun memang orang sebenarnya tak guna pun DTP ni. Memang kalau orang nak buat terang, orang akan specifically say that the both of the port is terang mode. Okay, switch port mode terang. Dan memang orang akan disable negotiate ni. So dia akan buat switch port non negotiate. Okay. Okay, next DHCP. Okay, minggu lepas juga kita belajar about DHCP. So kita belajar yang DHCP ni dia akan bagi apa? Dia akan assign IP address, dia akan assign gateway, dan yang penting dia akan assign DNS. Tetapi kalau orang exploit DHCP punya attack ni, orang akan spoof server tu. Dia cakap, oh okay, contoh dekat dalam network tu dah ada DHCP server. So orang cucuk lagi satu DHCP server pasal itu kelemahan DHCP pasal dia dalam broadcast dia kan. So dia cucuk DHCP server yang lain. Sepatutnya DNS server dia pergi ke Google, tapi dia letak dia set DNS server yang DHCP dia bagi ke IP address yang bukan yang apa ni, yang malicious punya DNS. So instead contoh orang nak pergi Google, pergi ke IP Google. So bila orang type Google, dia pergi ke spoof punya website, pergi ke website yang malicious. Macam tu lah. So macam mana kita nak mitigate DHCP attack ni? Okay, so the goal of DHCP is an attack tool such as Gobbler. So inilah contoh-contoh tools yang ada dalam yang kita boleh guna. So dalam kali ni ada Gobbler ni Okay, so to create a denial of service for connecting client. So ni type lah. So recall that DHCP, okay ni DHCP starvation, bukan DHCP spoofing tapi dari starvation ni pun boleh. Dia apa dia buat? Dia akan try habiskan IP address dalam pool tu. Okay, we call that attack can be easily mitigated by using port security because Gobbler use a unique source MAC address for each DHCP request sent. However, mitigating DHCP spoofing attack requires more protection. Okay, so spoofing memang kita kena buat additional configuration. Okay. Okay, so DHCP spoofing filters DHCP message and rate limit DHCP traffic on untrusted port. So contoh, kita dah set port ni, okay contoh satu port ni dia akan pergi ke DHCP server. So kita trusted, so kita tak buat DHCP snooping. So contoh dekat port yang sepatutnya facing client, maksudnya akan facing laptop, akan facing desktop, tak sepatutnya orang host DHCP server dekat dia punya PC. Okay, so
bila kita set DHCP spoofing punya snooping punya config dekat port tu, kalau dia detect pula, kalau dia detect dekat dalam dekat port ni yang cucuk dekat PC ni, ada banyak pula DHCP traffic. So maksudnya apa? Orang ni mungkin kemungkinan dia host DHCP server dekat dia punya PC. So dia boleh buat apa? So dia boleh rate limit lah, maksudnya dia boleh buat something. So itulah Cisco punya solution lah. So dia akan detect akan ada rogue ada malicious DNS DHCP server dekat port ni. Okay. So macam mana? So kita macam nak enable, so IP DHCP snooping kena letak kat global, dan kita buat on trusted port, kita IP DHCP trust, dan dekat untrusted port kita buat IP DHCP snooping limit rate. Okay, contoh saya try. Sekejap. Boleh ke run DHCP dekat PC? Sekejap server. Service. Okay, ni boleh. Ni DHCP. So contohlah kita buat full test lab test. Gateway, okay. So contohlah kita letak default gateway dia 192.168.0.10 tadi kat switch tadi. So DNS server yang betulnya kita letak 88.88.88 kan. So start IP address 192, dia akan start assign 168.0 daripada 100 ke 200. Dia boleh start 100 ke atas lah. 55. Yes. Oh, port yang ada. Okay, port 10. Interface port access port access 10, right. So kita kena enable dia snooping pasal ini trusted port lah, ni server yang sepatutnya memang boleh buat DHCP. So so kita enable command IP DHCP snooping. IP DHCP snooping. Okay, so dekat trusted port dia, which is port 10 tu lah, kita buat IP DHCP snooping trust. So interface FE 010 IP DHCP snooping trusted trust. Kita tengok dulu sama ada jalan tak DHCP kita. Okay, so dekat di sini dia sekarang tadi kita buat static kan, so kita buat DHCP dapat tak? So ya Allah, kat sini tak letak IP address. Sorry. Kat sini lah 68.0.99. Right. Ping. Kalau ada soalan please tanya senyap semua. Risau pula. Ini saya ping ni lah switch punya apa ni? Gateway salah. Hilang. Mana letak?
Kenapa dia tak? Cuba boleh. Tak tahu lah, tadi saya dah masuk dah rasa command ni. Bang kot. Baik balik. Okay. Ping 168.0.10. Which tu punya ni. Tadi. Okay, dah boleh dah. Dia ambil masa sikit. Okay. Right. So, barat dah boleh lah. So, kita tengok sini. Interface. Okay. So kita buat DHCP. Tengok. Dan dah automatic dapat IP kan. Nampak. Kita buat balik. Kita buat dekat sini. Kalau IP config. Dia dapat IP address lah. So, dia pakai apa ni? Dia pakai DHCP lah. So, kalau kita ping DHCP server. Tak boleh lah. Okay. So, ini kalau kita buat trusted. Okay, contoh. Apa jadi kalau orang hacker lah contoh. Kita set port, satu port. Kita letakkan port apa yang available. Okay, so dekat port 24 port 24 ni kita buat somehow orang akan cucuk yang apa ni DHCP yang lain. So kita buat config interface FE 024 switch port mod okay, down switch port mod access port access 910. Alright. So apa jadi kalau orang try nak spoof? So dia buat juga DHCP server, dia cucuk je DHCP server. Server ni tak semestinya dalam laptop. Tak semestinya server besar tu. Dekat laptop tu kita boleh je install DHCP server. Okay, banyak je software boleh buat. So contoh port 24 tadi. Okay, so dia pun nak buat DHCP server dia. Nampak tak? Dia spoof. So tengok dia dapat tak? So contoh dekat DHCP ni service DHCP. Okay, so service on. So default gateway dia betul lah. Tapi dia tukar dekat DNS server tu. Sekejap sebelum tu. Sekarang ni kita verify DNS server dia dapat berapa. All. So, dia buat dia sikit.
Oh, dia run dua. Sorry, sorry, sorry. Sorry, move lah. Dia konflik kat situ. Okay, okay, sorry, sorry. So, maksudnya kat sini. Loh, 88, betul. Kosong ke atas, 25. Ini sepatutnya. Hmm. Pasal tadi ada dua kan? Dia macam konflik pula. Pasal ada dua instance of DHCP dalam satu server. Pasal tak boleh tukar nama tadi. Tak apa. So, kita buat lab balik. So, kita buat interface, fast internet. Okay, so ni tadi dia ambil kat first DHCP tadi. So, kita buang balik. Tengok. Okay, on balik board ni. Dia buat DHCP. DHCP ni memang ambil masa sikit. Allah. So, dia betul. Oh ni, sorry saya tak tekan save. Alright, okay. So 0 ni 1. Sorry saya tak save tadi. Okay, so kita tengok balik. Okay, nampak? Dia assign 100 ke atas lah. So kalau kita tengok dia punya IP address, IP config all. So dia assign 8888 kan. Ini yang sepatutnya. So apa kata kalau orang pergi, ada server ni juga ni kan, so dia nak spoof, so dia letak betul dah tu dia punya default gateway, tapi DNS tu dia letak ke yang pelik-pelik kan, contohlah dia letak ke IP address dia kan, nak try spoof. 0.1 juga. Okay, so macam mana kita nak avoid this, okay, sampai ada clash dua ni. So contoh kita sebagai sistem admin, kita tahu yang port ni tak sepatutnya pergi ke any DHCP server. So untuk kita avoid that, apa kita buat, kita gunakan inilah command IP DHCP snooping limit rate. Port 24 tadi. Snooping limit, instead of trust, kita buat limit rate. Okay, so dia hanya boleh dapat DHCP, dia hanya boleh jadi DHCP client, tapi dia tak boleh nak jadi DHCP server. Okay, inilah. So walaupun orang enable, dah save tadi. Oh, tak save. So contohlah kita pergi satu-satu. Okay, so start dia 192.8.0. Kita kalau untuk dia ni 200 ke atas lah. 5. Okay, so contoh kita buat balik. So dia dua ni config ni apa? Dia config ni. Ni yang legit, yang ni yang malicious. So kita on case ni kita tutup balik. Okay. Okay, so kita on balik. Tengok. Okay, so tengok mana satu yang dia ambil.
Dia ni 100. Salah lagi ni. Dapat yang mana? Okay, so dia dapat yang betul lah. So kalau kita tengok sini, dia dapat 100 ke atas. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita buat ap config dash all, so kalau kita tengok kat sini, tengok IP dia guna yang legitnya server lah. Nampak? Dia punya DSP server ni .99. Nampak? So dia tak ambil yang orang spoof tu lah. Okay, so ni lah contoh port security. Okay, so far ada question? Guys? Tak ada, sir. Right, teruskan Okay, Okay. so ni tadi saya tunjuk example tadi. So macam mana kita nak buat? So kita boleh buat ni lah. Di snooping VLAN range. So kita boleh hanya contoh, kita boleh setkan juga by VLAN. So contoh kat VLAN tu tak sepatutnya ada DSP server. Tadi saya buat tu by per ports. So ni adalah by VLAN pula. So macam ni cara dia. Okay, so ni tengok tadi lah. So show IP DSP snooping. Kita nak tengok apa ni? Dia punya status of IP DSP snooping. Okay, so next, the last is about how we want to mitigate in ARP attacks. So ARP ni is a protocol which cara untuk dalam IP network, the internet network, untuk dia resolvekan IP, contoh dia dah ada IP address, dia tahu IP address tapi dia tak tahu dia punya MAC address, ataupun dia buat reverse up, dia tahu MAC address tapi dia tak tahu IP address. So itulah guna ARP. Okay, so in typical ARP attack, a threat actor can send unsolicited ARP replies to other hosts on the subnet with MAC address of the threat actor and the IP address of the default gateway. To prevent ARP spoofing and the resulting ARP poisoning, a switch must ensure that only valid ARP requests and reply are relayed. So macam mana? Okay, so macam mana? Ini contoh lah dia nak ARP ni kan. So sepatutnya contoh dalam VLAN 10. So sepatutnya dekat PCE ni adalah yang PC yang betul lah. So apa yang dia buat? Dekat kan dia sepatutnya contoh nak pergi ke internet, dia akan pergi ikut port 1, port 24. Tapi apa jadi kalau hacker ni dia spoof port 24 ni, dia spoof. So instead of pergi sini, orang pergi ke dia. Faham tak? Itulah guna itulah attack of ARP spoofing. So macam mana kita nak buat? So kita boleh buat IP apa ni? Kita boleh buat ARP ni dengan buat IP ARP inspection VLAN 10. So ini dia punya ni. Dia punya command lah macam mana kita nak enable. So kita akan inspect. So dalam VLAN 10 tu dia akan sentiasa check ada any attempt tak untuk ARP spoofing. Okay. Okay, so DAI can also be configured to check for both destination or source MAC address, IP address. So destination, so they akan check the destination of MAC address in the Ethernet header and against the target MAC address in the RP body. So dia akan check lah. So dia tengok, okay, sepatutnya destination akan pergi ke port ni kan. So kalau orang try nak spoof, dia mungkin salah. Tiba-tiba MAC address pergi ke sini pula IP ni. So tak boleh. So dia akan try avoid that lah. Okay. Okay, so kalau kita buat command kita buat IP inspect validate, so dia akan validate lah, dia akan tengok sama ada IP tu betul tak, sepatutnya daripada port ni bukan daripada port tu. Okay, so ni command yang kita boleh guna untuk buat untuk mitigate ARP spoofing. Okay, so next is about mitigating an STP attack. Okay, so STP ni macam saya cakap kan, kita dah belajar sebelum ni, STP dia ada root port, dia ada root bridge, root port kan. So contoh dekat port ni tak sepatutnya, contoh dekat port ni kita tak sepatutnya ada BPDU, maksudnya kita tak sepatutnya cucuk switch dekat port ni. So macam mana kita nak buat? Kita boleh buat BPDU guard.
So BPDU guard ni kalau dekat port tu tak sepatutnya kita hanya sepatutnya cucuk switch dan laptop, kita sepatutnya cucuk laptop dan desktop, kita tak sepatutnya cucuk switch kat situ. So kalau kita cucuk switch tu ada sign BPDU untuk dia kira STP tu kan, dia akan disable port tu. So itulah kegunaan BPDU guard. Okay, so contoh. Okay, sebelum tu, dalam port fast ni, dia akan dia takkan buat all the STP calculation, dia takkan. Dia maksudnya untuk pasal ni untuk end user access port je kan. So buat apa nak buat BPU guard semua. So dia takkan buat block state lah, dia akan terus buat dalam listening atau learning state. So dalam port fast tu macam mana kita nak buat? So kita just masuk dekat port yang kita facing ke client tu. Kan selalunya kalau kita facing ke client macam workstation, kita akan buat mode access kan. So kita akan buat ni lah, spanning tree port fast. So dekat situ dia memang takkan ada normal spanning tree punya status tu. Dia akan terus learning ataupun forwarding je. Dan kalau macam dekat sini kita boleh juga buat spanning tree port fast default. Default ni maksudnya dia akan buat dekat semua port. Okay, so ni bahayalah. So better kita buat satu-satu. Okay. So ni port fast tadi. So untuk BPU guard, sama juga. Contoh dekat port tu tak sepatutnya ada dia akan enable dekat access port tu kan. Tak sepatutnya kita cucuk switch kat situ, dia takkan dapat BPDU packet. So kalau dia dapat je BPDU packet, dia akan shut down port tu. So macam nak gunakan tu, kita buat spanning tree port fast BPDU default. Okay, so contoh ni try lah satu buat dalam port apa yang so IP interface brief. Okay, contoh kita buat kat port 18. Right? 18. Yes. E018. So kita buat switch port BPDU guard. Mana? So spanning tree. BPDU guard. BPDU guard. Okay, kita dah enable dah. Kita boleh config. Kita dah enable. So, contoh kita try cucuk switch kat sini kat port 18 tu, tengok apa jadi. Nampak tak apa jadi? Dia terus dia shut down. Sekejap dia nyalakan tu dulu. So tengok dia tadi up sekejap, betul nanti kat sini BPDU guard error detected, putting port 18 in error disable state. Pasal dia dapat BPDU traffic tu bila switch ni nak try join STP domain ni. Dia nak kira STP calculation kan. So dia akan hantar BPDU traffic. So bila dia detect je, dia terus shut down port ni. Dalam error disable. So itulah BPDU. So orang tak boleh nak cucuk switch kat situ. Okay, takut buat looping ke apa. Okay. Okay, so habis untuk port security. So any question sebelum kita pergi ke next topic? Hello? Tak ada, sir. Okay, tak ada kan? Sir. Yep. Yang telnet dengan SSH tu kira switch security ke tak? Switch security juga maksudnya ni, dia bukan switch security dia device security. Maksudnya dekat switch ataupun router kan kita selalunya kalau kita nak kita nak access, maksudnya kita nak remotely access. Maksudnya takkanlah setiap kali kita nak configure tu kita pakai konsol kan. So contoh orang nak nak configure switch tu menggunakan SSH ataupun telnet. Maksudnya dia guna IP lah, dia tak guna konsol port kan. So kalau guna telnet, traffic telnet tu dia tak encrypt. So kalau orang buat Wireshark,
atau orang buat packet capture, dia boleh baca tau apa benda yang tulis. Contoh kita buat apa communication tu, dia boleh baca. Kalau kita enable SSH instead of Telnet, walaupun orang buat Wireshark pun orang tak boleh nak baca packet pasal dia encrypted. Oh, So SSH lagi secure lah. So please jangan guna Telnet, guna SSH. okay. Okay, so next dia akan ini security. Wireless LAN sebenarnya. Okay, betul. Lepas ni wireless LAN. Okay. Okay, so lihat 5 minit boleh? Boleh. Boleh.
Okay, so kita mulakan balik kita punya lecture. Okay, kita sambung. It's about wireless LAN. So sikit je, saya tak habis yang semua. Saya mungkin cover separuh je. Kita akan sambung minggu depan. Okay, so wireless LAN. Okay, so nowadays sebelum ni kita dah belajar about wired LAN lah. Kita belajar untuk kita akan cucuk kat switch. Okay, so kita menggunakan kabel. So how about wireless? Okay, so wireless ni nowadays kalau dekat dalam organisation memang sangat common lah. Dan ini pun orang prefer pasal dia provide more flexibility. Pasal tak ada kabel kan. So memang wajib lah untuk kita belajar wireless kalau kita nak deploy network dalam enterprise environment. Okay, so what the benefit? So tak ada kabel lah. So dia memang common dekat home, office, campus. So even kat rumah kita pun kita prefer wireless. Okay. So wireless LAN makes mobility possible within the home and business environment. And wireless infrastructure adapt to rapidly changing needs and technology. Okay, so dalam wireless network dia ada different type. So first kita ada wireless personal area network, WPAN. So yang the most common yang memang banyak orang pakai adalah Bluetooth lah. So Bluetooth tu contoh kita ada telefon kan. So kita nak connectkan dengan kita punya headphone, mouse, printer. So itulah wireless personal area network. Okay, so dia adalah low power and short range. So dia short range je. Dia mungkin sekitar kita je. Okay. Then the most famous is wireless LAN, Wi-Fi. So Wi-Fi dia akan pakai standard IEEE 802.11 standard. So kena ingat standard ni. So kalau dalam frequency range, Wi-Fi dia ada dua frekuensi. Dia ada 2.4 dengan 5.0 GHz. Okay, soalan cepu mas. Kenapa dia punya frekuensi 2.4 dengan 5.0 GHz? Ada siapa tahu tak? Tahu pasal okay. Tak tahu. Kita tahu kan spektrum maksudnya frekuensi dekat frekuensi lah maksudnya dekat kita punya spektrum radio ni tahu tak sebenarnya adalah regulated. Dia regulated so tak semua orang boleh guna. Siapa yang regulate? Kalau dalam Malaysia ni yang regulate adalah MCMC atau SKMM. Orang sama tu. So dia akan cakap okay, untuk contoh kalau macam telco macam Celcom kan, dia nak gunakan dia nak buat 5G atau 5G atau 4G punya wireless wireless cellular network. So dia akan beli daripada dia akan bid dengan SKMM cakap okey untuk frekuensi contoh 1.4 ke berapa gigahertz ni memang untuk aku, orang lain tak boleh pakai, so dia beli. Okay, so semua so maksudnya telco, tentera dia ada dia punya frekuensi yang sendiri. Faham tak? So kalau semua orang pakai kita tak ada regulate benda tu, semua orang guna frekuensi habislah. Kita tak boleh nak ada communication. So that's why dia regulated. So semua orang. Tetapi untuk kegunaan orang awam, takkanlah orang macam kita kan, kita nak pasang wifi dekat rumah, takkan kita kena beli pula daripada SKMM, payah. So apa SKMM dan regulator seluruh dunia buat, dia setkan untuk frekuensi 2.4 GHz ni untuk kegunaan awam, orang awam untuk wifi kan. So frekuensi ni telco takkan pakai, orang awam akan pakai untuk guna buat dia punya wifi lah. So maksudnya orang awam lain pun boleh pakai. So dia share. Okay. So Wi-Fi Wi-Fi menggunakan 2.4 dan 5 GHz. Tahu tak apa lagi yang menggunakan 2.4 GHz? Yang free ni, dia panggil ISM band. Industrial Scientific So maksudnya benda ni free, kita tak nak bayar pun. Tahu tak apa yang menggunakan lagi 2.4 dengan 5 GHz frekuensi ni? Tak tahu. Okay, tak tahu. Okay, contoh pernah pergi dekat pasar malam tak? Bukan pasar malam lah, uptown ke atau pakai, siapa kasi pernah main drone? Main apa? Drone macam ataupun remote control punya Pernah. drone. Dekat drone tu perasan tak? Dia punya kan kita remote kita control pakai wireless kan? Kalau kita tengok dia punya controller tu dia macam ni dia connect dengan drone tu dia akan pakai 2.4 GHz juga. Walaupun bukan wifi,
protokol bukan wifi tapi dia punya frekuensi tu dia pakai 2.4. Pasal 2.4 dengan 5 GHz ni memang free band. Macam itulah so nak cakap about frekuensi. Dan sebenarnya Bluetooth pun pakai 2.4 GHz. Okay. So ni share lah. So kalau ramai orang pakai kat situ mungkin ada interference lah. So next kita ada juga wireless MAN, wireless metropolitan area. So wireless MAN ni sebenarnya yang mostly dia punya implementation pernah dengar ni tak? Dulu orang panggil P1 WiMAX. Sekarang ni dah jadi Unify Mobile. Pernah dengar? Benar. Guna dia pakai WiMAX punya teknologi. Itu untuk itulah wireless MAN lah untuk bandar atau distrik. Dan dia punya range tak ada sebesar. Dan yang paling wireless WAN ni yang paling sekarang ni yang selalu orang buat implementation tu apa? 4G, 5G tu lah, cellular network. Itulah wireless WAN. Okay. Okay, so tadi tu lah Bluetooth, dia ada 100 meter, 300 feet. Tu ni boleh baca sendiri. Dia ada low energy BLE nowadays. Banyak orang guna buat research pasal BLE ni. BLE ni dia banyak potential kalau nak buat FYP tu kadang-kadang ada orang buat macam ni tau. Dekat situ ada macam satu sistem billboard kan. Billboard dekat mall tu kan ada macam papan iklan kan. So dekat telefon dia tu ada Bluetooth. So tiba dia lalu je kat billboard tu dia akan tukar screen dekat iklan tu dekat skrin yang orang tu nak tengok lah. Contoh dia ni suka bola kan. So bila lalu je kat billboard tu akan tukar iklan bola. Contoh itulah one of the application of Bluetooth low energy ni. Okay, dan kita ada WiMAX saya tunjuk tadi. So WiMAX ni dulu dekat Malaysia yang run dia P1 WiMAX betul Telekom beli. Dia namakan dia sebagai Unify Mobile. Dia gunakan standard IEEE 802.16. Ni memang WiMAX punya standard lah. So dia punya range tu up to 50 km. Okay, untuk kegunaan untuk bandar lah. Dan untuk tadi saya cakap tadi kita ada cellular broadband. Cellular broadband ni lah yang kita pakai 4G, 5G. So ni telco lah. So macam Celcom dia dah beli dah spektrum tu, dia beli dengan SMC. Dia cakap okay spektrum ni untuk aku, untuk 4G aku. So aku akan orang lain DG Celcom tak boleh pakai kat sini. So ini hanyalah untuk aku punya frekuensi. Untuk aku bagi provide service cellular broadband. Okay. So dia ada GSM, dia ada CDMA. Dan kita ada juga satellite broadband. Satellite broadband ni dekat Malaysia sebenarnya kita boleh beli sebenarnya pasal tapi sebenarnya tak banyak pasal sebenarnya satellite broadband ni pun tak laju. Pasal kenapa tau? Latency dia tak bagus. Pasal setiap kali kita nak connect dengan kita punya internet gateway, kita kena pergi daripada satellite dish kita tu, kita kena pergi satellite all the way berapa puluh kilometer dekat udara tu sampai ke satellite. Lepas tu satellite tu kena pantulkan balik signal kita tu pergi ke satellite dekat dia punya stesen bumi kan. Berapa jauh tu. So latency ni memang tinggi. So kalau kita nak main game ke memang dia punya lagging tu memang teruk. So that's why satellite broadband ni orang tak prefer. Okay. So ni lah one of ni kalau untuk wireless standard. Okay, ni untuk Wi-Fi. Now we talking about 802.11 standard. So which is for wireless LAN, for Wi-Fi. Okay. So dia ada standard. So memula dia ada 802.11. So dia gunakan frekuensi 2.4. Data rate je 2 megabit per second. Dia ada improve A, B, G, N. So nowadays yang paling common memang semua device yang ada ni memang dia akan ada N. Okay, nowadays. So dia akan ada rate up to 600 megabit per second. Dan dia ada MIMO teknologi. Multiple in, multiple out. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau N punya ni, kalau you guys tengok dekat router, home router you guys tu, dia akan ada 2-3 antena. Pasal dia guna MIMO teknologi. Mungkin dia punya inbound traffic pakai antena ni, outbound traffic bukan antena ni. So dia itulah multiple in, multiple out, MIMO teknologi. Dan dia support dua frekuensi 2.4 dengan 5 GHz. Kalau dekat rumah kita, sebelah-sebelah kita kan, lebih-lebih orang yang duduk dekat apartment. Semua orang ada wifi sendiri. So semua pakai frekuensi 2.4 pula. So kadang-kadang dia ada interference. So untuk elak ke interference, pakailah ke frekuensi yang kurang sikit orang pakai, which is 5 GHz. So bila dia kurang orang pakai kat frekuensi tu, so lagi kurang lah interference. Tapi lepas ni mungkin kalau bila orang beli je baru terus ada 5 GHz, mungkin orang akan deploy 5 GHz. So mungkin 5 GHz ni pun akan jadi banyak juga interference macam 2.4.
So yang baru-baru ni sekarang kita ada AC, so ni untuk gigabit wireless. So AC ni macam dekat laptop baru, router-router baru sekarang dah ada. Tak silap saya punya laptop, sekejap, saya punya wifi pun sekejap Saya punya support by AC. Sekejap saya nak tahu. Okay. Ya, memang saya support AC jugalah. Tapi sekarang ni saya menggunakan N. Pasal router kat rumah saya menggunakan N. Okay. Okay. So yang the latest one kita ada AX lah. So AX ni sebenarnya yang nowadays orang pernah dengar tak orang cakap Wi-Fi 6? Dia orang cakap Wi-Fi 6. Betul lah tu AX. So dia support 2.4 dengan 5 GHz. Itu refresh lah apa yang nowadays standard yang ada. Okay, so macam saya cakap tadi, dalam radio frekuensi, dalam kita, dekat kita punya, kan kalau kita belajar fizik kan, dekat kita punya all surrounding us ni, kita ada frekuensi. So kenapa kita boleh tengok, kalau macam kita tengok cahaya kat mata kita kan, kenapa kita boleh tengok color, contoh kalau kita tengok kita punya dinding, kenapa dinding kita warna putih atau warna kuning? Pasal mata kita tu tengok melalui frekuensi ni. Frekuensi orang panggil visible light frekuensi ni. Okay. So kalau untuk radio wave, untuk wireless, dekat sini. Dia guna kat sini frekuensi dia. Okay. Kalau atas lagi dia ada X-ray, gamma ray. So kalau kalau kita ikutkan fizik, memang everything around surrounding us that is a frequency. Ada electromagnetic spectrum. Okay. So siapa yang setkan standard untuk wireless ni? Pasal kalau kita tak ada wireless punya standard, contoh Celcom dia buat 5G dia sendiri, dia pakai dia punya protokol sendiri. Digi pakai protokol dia sendiri. Betul? Jadi kalau Wi-Fi pula untuk Cisco pakai standard sendiri. Lepas tu siapa ni, kalau tiba-tiba kita guna untuk Juniper ke ataupun Huawei pula, dia pakai standard sendiri. So contoh kita beli Cisco punya router, tapi kita tak boleh nak pakai telefon Samsung contoh. So semua mesti brand Cisco je. So tak nak kan. So kita kena ada standard. So semua player atau vendor kat dunia ni menggunakan standard yang sama. So siapa yang set standard tu, dia untuk yang regulate untuk spektrum, dia ada ITU, International Telecommunication Union, ITUT sebenarnya. So untuk macam device ni standard tu, untuk dia punya elektronik punya devices tu, macam mana dia setkan standard tu, dia IEEE lah. So that's why macam wireless ni dia punya standard ni IEEE 802.11. So ni standard IEEE. Dan kita juga ada Wi-Fi Alliance. So Wi-Fi Alliance ni macam all the vendors, they sit together, dia jadi member kepada Wi-Fi Alliance ni. So dia yang akan set, okay kalau kita nak buat kita punya produk, kita mesti ikut specification untuk 802.11. So kalau member Wi-Fi Alliance ni memang ramai so almost all vendors kot. Juniper, Cisco, semua lah ni, semua members dia. Dell, supaya bila dia orang buat tu, so dia jadi interchangeable, maksudnya dia interoperatable. Okay. So dia tak boleh design sendiri. So Apple, Cisco, ni Dell, so bila dia buat so itulah contributor semualah yang masuk dalam Wi-Fi punya standard. Okay. Okay, so components. So macam mana kita nak buat apa komponen kalau kita nak buat wireless LAN punya network? So kita ada antenna, wireless router, internet port dan wireless access point AP. Okay, the AP tu dia ada autonomous ataupun ada controller. Okay. So wireless NIC, so ni selalunya dekat client lah. So wireless NIC, kalau dulu-dulu lah dia ada antenna macam ni kan, kita cucuk dekat USB, betul kita dapat. Tapi nowadays mostly laptop dia ada built-in antenna. Okay, so dekat dalam kita punya telefon pun kita ada built-in wireless network interface card.
Okay. Dan kalau dekat rumah kan, so selalunya kita ada wireless, kita ada router rumah tu, tapi sebenarnya dia buat 3-in-1 punya purpose. Dia bukan AP, dia rumah tu juga dia lah access point, dia lah juga switch, dia jugalah router untuk kita connect ke internet. Pasal jenuh lah kalau kita punya rumah tu bukan 3-in-1. Maksudnya nanti kita ada router, betul ada switch, betul ada access point pula. Jenuh. So dia dah sekali kan. Right? So access point tu ini yang selalunya untuk dalam enterprise lah. So apa dia buat? Dia akan gantung kat dinding kan. Dia akan lekat kat dinding. Okay, ni untuk dia pancarkan SSID wireless tu. So bila orang nak connect dengan wireless, dia akan connect kat access point. So daripada access point ni akan ada satu kabel, dia akan connect dengan switch untuk dia connect dengan wire network juga. Wireless dia tak boleh nak standby on its own. Wireless dia mesti ada connected dengan wired network juga. So kalau pendapat saya sebenarnya wireless punya network ni dia sebagai extension kepada wired punya network. Dia tak boleh nak dia saja. Okay. So wireless client use their wireless network interface card to discover nearby access point untuk dia connect dalam wireless network tu. Dan client then attempt associate and authenticate with AP. Okay. So dia mesti ada user dengan password lah. Okay, so AP dia ada dua kategori, dia ada autonomous AP. So autonomous ni maksudnya dia tak ada controller lah, senang cerita. Dia just radiate, dia just jadi macam dia just jadi extender kepada wire network tu. Dan kalau dalam enterprise, mostly orang akan buat controller based AP. Memang ada controller. Pasal kenapa? Kalau tak ada controller ni, memang letih nak deploy AP ni. Pasal bayangkan macam UiTM. Campus UiTM Shah Alam alone ada beribu-ribu AP. Takkanlah UiTM orang Infotech tu nak configure satu-satu. Letih So that's why semua AP ni walaupun dia connect dengan switch, dia akan centrally control by satu controller. Controller ni dia macam satu server lah. So server ni yang akan manage ke semua access point ni. Okay. Okay, so untuk antena dia ada dua. So dia ada omnidirectional. Omnidirectional dia bulat macam ni. Ada juga directional macam ni, dia point to point. Dia macam bertujuan, bukan bertujuan. Dia macam directional lah, maksudnya dia akan 90 degrees je. Ini 360. Dan nowadays kalau you guys tengok, kalau AC punya standard ke N punya standard, kalau kita tengok dekat router kita tu pun, router rumah tu, perasan tak kita ada 2 atau 3 antena kan? Pasal nowadays memang orang akan support teknologi multiple in, multiple out. Dia akan gunakan multiple antenna untuk separatekan bandwidth tu. Nowadays. Okay. So I think that's all for today. So nanti kita akan sambung lah untuk wireless operation ni. So kita sambung minggu depan. So now untuk tugas you guys, please complete your case study. Okay. Okay, please complete your case study 10% tu. Deadline nak dekat dah, dan tolong siapkan lab yang saya dah assign sebelum ni. Okay, so nanti untuk minggu depan bila kita dah habis pasal wireless, saya nak terus assign untuk lab wireless. Yang lain tu tak payah buat dah pasal terlampau banyak lab dah. Okay, so boleh? Please siapkan case study tu. Boleh. Okay, right. So I think that's all for today. Pasal kalau lama-lama pun nanti overload, you guys overload. Pasal kita belajar banyak ini. So any more question before saya tutup sesi kita ni? Okay, tak ada Okay, so semua please sign attendance. Saya dah letak dah link dekat dalam chat box tu. Okay, so saya ada soalan. Okay, boleh? Yang case tadi tu kan, kita kena consider ke cost macam nak letak banyak kalau nak tambah switch kan mesti kena bayar kan. So macam kita kena consider ke benda tu? Tak ada kot. Pasal dia tak tulis cost kan? Dia ada sebut sikit mula-mula dia kata poor budget. Alah, dia macam ni lah. Maksudnya dekat, sekejap saya buka lah case tadi tu. Maksudnya macam ni je lah. Takkanlah pengguna macam medium size enterprise tiba-tiba you guys buat switch sampai 100 port. Tak logik kan? So macam tu lah, sekejap saya buka case tadi punya.
So ni dia cakap due to lack of budget. So now dia ada budget lah. Kan? Oh, Okay, Okay, so now yeah. macam mana dia nak improve. So macam sekarang ni dia ada satu-satu kan. Cost switch pun sebiji je. So kalau kita nak buat redundancy, mungkin cost switch kita letak 2. Ataupun kalau ada budget lebih, cost switch ni sebenarnya dia ada yang ada 2 router. Dia kalau Juniper dia panggil routing engine lah. Kalau dalam Cisco dia panggil, sekejap saya buka. dia panggil supervisor tu. Betul, supervisor engine betul lah. So maksudnya selalunya dalam switch yang rosak tu sebenarnya dia punya routing engine tau, dia punya kepala tu. So kalau ada 2, dia boleh switch over. Dan kadang-kadang kita boleh buat stacking. Ni switch stacking. Stacking lah. Macam ni nampak? Switch ni dia gabungkan, dia buat stack. So nampak macam satu switch je. Okay. Boleh juga, ni solution dia lah. Ada yang 2 routing engine. Kan, ada yang letak 2 switch. Terpulang lah. Macam ni juga senang ni. Itulah. So far bagi saya tak payah nak kompleks sangat pasal dia dah cakap ni dulu due to lack of budget. So sekarang ni senang cerita dah ada budget lah. So propose je lah. Oh, okay. Okay. Okay, sir. Okay, right. So apa lagi? Okay, so okay, so tak ada So Assalamualaikum. Terima kasih yang datang lecture. Okay, sir. Terima kasih, sir. Okay, sir. Saya nak tanya jujur, waktu lab kita hari Rabu ni, you guys nak still jumpa saya ke atau you guys nak buat je? Nak siapkan lab. Sorry, sir. Boleh kot. Nak tanya. Kalau nak tanya kat WhatsApp boleh. Okay, boleh Okay. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, sir. Asal buka table ni. Oh, sorry. Weh, tak mandi ke? Puasa pun dia boleh mandi. Dah tengah hari Bye-bye. Bye.